JP Morgan melaporkan yang peluang perniagaan dalam metaverse dijangkakan bakal mencapai 1 trilion USD revenue secara tahunan. Trilion tau, bukan bilion. Trilion ni dia ada 12 kosong kat belakang dia. JP Morgan Chase adalah merupakan bank yang terbesar dekat US dan mereka dah pun buka cawangan bank di Decentraland. Kalau anda belum jelas tentang Metaverse, video ni untuk anda. Saya nak kongsikan 4 asas utama Metaverse yang anda perlu tahu. Asas pertama, kena tahu maksud Metaverse dulu. Jadi Metaverse ni bermaksud dunia realiti maya di mana pengguna boleh berinteraksi dengan satu sama lain seperti mana dalam dunia nyata. Istilah ni jadi hype lepas Facebook announce nak tukar nama kepada Meta. Tapi sebelum tu pun banyak dah tech company yang dah ke arah Metaverse. Cuma mereka tak announce seperti mana Mark Zuckerberg announce. Malah CEO Nvidia pun, Jensen Huang pun dah lama bercakap tentang Metaverse. Sebab sebagai sebuah syarikat chip semiconductor, dia boleh nampak dah yang kemajuan AI dan inovasi grafik akan membawa dunia kepada Metaverse. Jadi selain Meta platform, banyak je lagi syarikat yang sedang bina Metaverse seperti Microsoft dan juga Google. Tapi Metaverse tak terpisah mengikut company. Dia tak ada konsep, oh ini Metaverse Microsoft, ini Metaverse Facebook. Bukan macam tu. Sebab dunia Metaverse ni dia saling berhubung. Tak kira syarikat mana pun yang bina. Sebab itulah 3 struktur utama ni perlu untuk membentuk Metaverse, iaitu decentralization, blockchain dan virtualization. Ketiga-tiga elemen ni penting untuk wujudkan metaverse yang tidak dikawal oleh mana-mana entiti. Ada blockchain untuk semua transaksi elektronik dan virtualization untuk gabungkan dunia virtual dan reality. Barulah metaverse boleh berdiri sendiri. Alah, ada macam-macam internet fasa yang ketiga. Lebih kurang macam itulah. Asas yang kedua, apa gunanya metaverse ni? Kenapa kita nak spend masa dalam dunia virtual berbanding dengan fizikal? Jadi kalau dibandingkan sekarang ni, separuh daripada masa harian kita dihabiskan depan komputer ataupun depan smartphone anda. Betul tak? Kita tengah tengok Instagram, main game online, tengok TikTok, buat kelas online, kerja pun sekarang dah ke arah online. Konsepnya sama saja. Dalam metaverse, pengalaman tu akan dielevatekan menjadi lebih interaktif. Jadi kegunaan metaverse yang sekarang ni kita boleh nampak adalah ruang belajar dan pejabat virtual ataupun virtual office. Disebabkan metaverse ni dia luaskan penggunaan blockchain, jadi pasaran NFT akan jadi lebih interaktif kerana banyak duit yang masuk ke dalam dunia NFT ni. Jadi sebenarnya dalam dunia NFT ni dah boleh beli tanah, bangunan yang boleh disewakan. Semua ni boleh wujudkan pelancongan virtual. Syarikat gaming pun antara yang awal membentuk dunia metaverse. Jadi melalui game, ia boleh dijadikan sebagai ruang pemasaran baru untuk syarikat-syarikat. Bidang perubatan pula ada kegunaan dalam metaverse. Disebabkan tak ada halangan geografi, doktor boleh kumpul lebih banyak data-data pesakit untuk tujuan rawatan dan penyelidikan. Okey, sebelum saya teruskan lagi, seperti biasa, jangan lupa tekan button subscribe dan klik butang notification supaya anda tak terlepas perkongsian akan datang. Kalau rasa tajuk metaverse ni menarik, jangan lupakan kongsi. Jangan lupakan pula. Jadi kalau rasa tajuk metaverse ni menarik, jangan lupa kongsikan pada rakan-rakan dan keluarga anda. Jom kita tengok asas yang ketiga, iaitu ciri-ciri penting metaverse. Okey, yang pertamanya interaktif. Pengguna boleh saling berinteraksi antara satu sama lain. Yang kedua, boleh saling operasi. Maksud dia, tak kira syarikat apa yang membinanya, pengguna boleh akses ke seluruh ruang metaverse. Yang ketiga pula, dia mempunyai kualiti seperti dunia fizikal. Menarik kan? Okey, dan keempat, dia mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar. Asas keempat yang kita kena tahu pula, bagaimana metaverse boleh beri impact kepada dunia. Sebenarnya tak ada siapa boleh senaraikan impact metaverse secara menyeluruh. Tapi setakat ni, yang kita boleh nampak lah, inovasi dalam perubatan. Pakar boleh kumpul data pesakit di serata dunia dan membawa kepada lebih banyak kemajuan dalam teknologi perubatan. Next, pastilah hiburan. Sebab artis dah tak perlu buat konsert jelajah dunia. Boleh je jelajah melalui metaverse dan peminat di seluruh dunia boleh hadir dan rasai pengalaman yang sama macam pergi tengok konsert secara live. Sama juga dalam sukan. Boleh tengok live UEFA, FIFA, macam kita sendiri berada di stadium tu, tapi sebenarnya kita kat rumah je. Yang kemudian dalam bidang pelancongan pula, bayangkan kita boleh melancong satu dunia ni dengan hanya membuka Google Map. Kita dapat rasa semua pengalaman melancong macam dunia nyata. Menarik tak?
inilah antara impact metaverse kepada dunia. Pada saya, lebih kepada cara kita berinteraksi dan experience dunia. Ramai yang skeptikal dengan metaverse, mungkin dirasakan hanya hype saja. Sama juga reaksi waktu awal kemunculan internet dulu pun, siapa je yang percaya? Siapa je akan percaya kalau tahun 90-an dulu orang kata kita boleh tengok TV, tonton video, belajar melalui handphone saja. Tapi kita belajar daripada sejarah dan evolusi internet menjadi web 3.0 ni tetap akan berlaku dan membawa metaverse kepada kita semua. Ramai yang terlepas kemunculan awal sektor teknologi sekitar tahun 90-an ketika Amazon, Apple dan banyak lagi syarikat-syarikat gergasi teknologi dah mula tersenarai. Sebab tu dalam komuniti di V College, kita belajar, kita study syarikat-syarikat yang potensi besar dalam ruang metaverse ni. Kita tak nak terlepas lagi peluang untuk jadi pelabur awal dalam the next level of internet. Jadi kalau nak join komuniti kami, tekan link di bawah untuk belajar saham di ruangan description. Alright, setakat tu saja daripada saya. Jadi apa komen anda tentang metaverse ni? Anda percaya ataupun tidak? Kongsikan di bawah. Nanti kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum dan stay safe guys.